Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga surah pada Kisra Raja Parsi. Raja Parsi ialah salah satu kuasa besar dunia yang menganut agama Majusi, agama menyembah api. Lain dengan ahli kitab. Rasulullah SAW memerintah ditulis surat pada Kisra Raja Parsi yang menjadi salah satu kuasa besar zaman itu. Di mana suratnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimi Faris. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasulih. Wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ad'uka bidi'ayatillah. Fa inni rasulullah ila an-nasi kaffah. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Fa aslim taslam. Fa in abaita fa inna isma al-majusi 'alaik. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra, pemerintah Parsi. Selamat sejahtera kepada sesiapa yang menerima petunjuk, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku dan percaya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Keadaannya yang esa lagi tiada sekutu baginya. Dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Aku mengajak kepada seruan Allah. Maka sesungguhnya aku ialah utusan Allah Rasulullah kepada manusia seluruhnya. Untuk memberi peringatan kepada yang hidup hatinya, dan benarlah hukuman dijatuhkan ke atas orang kafir, orang yang ingkar, yang melawan. Maka Islamlah, nescaya kamu selamat. Maka jika sekiranya kamu enggan, ketahuilah sesungguhnya dosa penganut-penganut Majusi dibebankan kepadamu. Itu terjemahan surat Nabi SAW kepada Raja Parsi. Orang yang dipilih membawa surat itu ialah Abdullah bin Huzafah. Huzafah. Bukan Hazar. Huzafah As-Sahmi. Beliau menyerahkan kepadanya, kepada pembesar Bahrain yang berada di bawah pemerintahan Kisra. Surat itu dibawa pada Kisra. Mengikut riwayat, Abdullah bin Huzafah ni boleh menguasai bahasa Parsi. Nabi pilih orang yang layak, yang tahu adab Parsi dan tahu bahasa dia. Apabila dibaca, dia terus mengoyak surat itu. Dia siap koyak surat. Dan berkata dengan angkuhnya, seorang hamba yang hina dari kalangan rakyatku menulis namanya dahulu daripada namaku. Dia menganggap dia besar. Apabila diberitahu kepada Rasulullah SAW peristiwa dia koyak surat itu, maka dia terus bersabda dengan berdoa, mazzaqallahu mulkah. Allah mengoyakkan kerajaannya. Mengikut riwayat yang lain, yumazzaqu kulla mumazziqin. Orang yang mengoyak akan dikoyak. Perkaranya tidak sekadar itu. Tetapi Kisra memerintahkan kepada Bazan, pemerintahnya, gubernur dari Yaman, menemui Rasulullah SAW untuk mengancamnya dengan mengutus 2 orang pahlawannya yang dianggap gagah. Membuat surat untuk memaksa Rasulullah SAW datang menemuinya. Apabila kedua orang itu datang menemui Rasulullah SAW,
dan menyampaikan ancamannya, dia diperintah supaya datang pagi besok. Nabi suruh dia mari jumpa pagi esok. Apabila kedua orang itu datang, Rasulullah SAW memberitahu kepada bahawa Kisra telah dibunuh. Ini tanda kenabian. Zaman itu tak ada telefon, tak ada wireless, tak ada internet, tak ada apa. Malaikat Jibril beritahu. Kisra sudah dibunuh. Kerana berlaku krisis dalam kerajaan dia. Sebenarnya Kisra dibunuh oleh anaknya yang merampah kuasa. Rasulullah SAW menerimanya daripada melalui wahyu malaikat Jibril. Seterusnya Rasulullah SAW menegaskan, beritahu kepada ketua kamu bahawa agamaku dan pemerintahku ini akan sampai ke tempat sampainya kerajaan Kisra. Dan berhenti di tempat berhentinya sepatu dan kaki kuda. Beritahukan kepadanya sekiranya dia menerima Islam, aku berikan kepadanya apa yang ada di bawah pemerintahan dan dia dijadikan pemerintah per kaumnya dan anak-anak buahnya. Ini dia Islam, bukan kapal kuasa. Kalau kamu masuk Islam, kamu tak dipecat. Kamu tu jadi ketua, jadi raja juga. Tak dipecat. Terima Islam. Tapi kalau tak terima Islam, bermusuh dengan Islam, jaga. Islam akan menang. Nabi beritahu kepada dua orang utusan yang dihantar oleh Gubernur Parsi di Yaman. Apabila kedua-dua utusan itu pulang ke Yaman dan memberitahu kepada Bazan, gubernur dia, berita yang diberitahu oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan pergolakan yang berlaku di Parsi dan pembunuh yang mengorbankan Kisra, dan menyatakan janji Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang surat dari Parsi, perutusan raja baru yang mengapal kuasa dan menceritakan perkara yang berlaku di sana. Peristiwa ini menyebabkan Bazan menerima Islam, gubernur masuk Islam, dan menjadi penganutnya dengan disertakan oleh pengikut-pengikutnya. Menjadikan Yaman Islam dengan mudah. Gubernur Parsi yang memerintah Yaman masuk Islam. Dan Bazan ini terus Islam sehingga selepas Nabi SAW wafat, dia terus Islam. Surat pada Raja Rom. Yang keempat, surat pada Raja Rom. Ini Kristian. Rasulullah SAW mengutuskan surat pada Kaisar ataupun Caesar yang memerintah Rom. Orang Arab kata Kaisar, orang Eropah kata Caesar, yang menjadi kuasa besar di dunia sebelah barat. Tulisan itu ialah Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadir Rasulullah ila Hiraqla azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda. Beri salam kerana dia ahli kitab. Tapi salamun ala man ittaba'al huda. Aslim taslam. Aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyin. Ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun. Dipetik dari ayat Quran surah Al-Imran. Maksud surah ini, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Kan orang Kristian kata Nabi Isa anak Tuhan. Nabi Isa adalah Rasulullah. Ini satu sindiran yang tajam. Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Kepada Herakl, pembesar yang memerintah Rom, selamat sejahtera ke atas sesiapa yang mengikuti petunjuk. Islamlah nescaya kamu selamat. Islamlah nescaya Allah mengurniakan kepadamu 2 kali ganda pahala. Pahala kamu masuk Islam dan pahala orang ikut kamu masuk Islam. Maka jika sekiranya kamu berpaling tidak mahu Islam, nescaya dibebankan ke atas kamu dosa pengikut-pengikutmu di kalangan orang-orang Kristian. Firman Tuhan, wahai ahli kitab, marilah kepada suatu ajaran yang sama sahaja di antara kami dan kamu, iaitu bahawa kita tidak boleh menyembah malaikat kepada Allah sahaja. Ini ajaran Nabi Isa AS. Dan kita tidak boleh menyekutukan dengannya akan sesuatu yang lain. Itu bukan Nabi Isa bawa. Dan janganlah mengambil oleh setengah di kalangan kita akan setengah yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Nanti Padri jadi Tuhan. Boleh kuasa ubah kitab Allah. Maka sekiranya mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam. Quran mengatakan demikian. Islam adalah agama Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tak ada Nabi yang ikut Kristian, tak ada Nabi yang ikut Yahudi. Yahudi, Kristian itu sudah diselewengkan. Islam adalah asal agama Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang ditugaskan membawa surat ialah Dihyatul Kalbi. Seorang sahabat yang kacau. Yang lawa. Dihyah. Disebut dalam hadis, disebut dalam kitab-kitab. Kadang-kadang Jibril datang berjumpa Nabi, merupa dengan diri macam Dihyah. Orang ingat ke Dihyah, rupanya malaikat Jibril. Dia seorang yang kacau. Yang lawa. Dia diperintah supaya menyerahkan surat itu kepada pemerintah Busra supaya menyampaikannya kepada Raja Rom. Imam Bukhari menceritakan apabila tibanya surat Rasulullah SAW, Raja Rom mencari orang-orang Mekah yang datang berniaga di Syam. Dia siasat. Dia tahu orang Mekah ada berniaga di Syam. Cari. Suruh pegawai dia cari untuk bertanyakan berita dan latar belakang Rasulullah SAW. Dia menghantar surat itu, nak tahu pribadi orang yang hantar surat ini. Kebetulan orang yang dipanggil Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Mekah selepas Abu Jahal. Kebetulan berniaga di Syam. Abu Sufyan masa itu kafir lagi, tak masuk Islam lagi. Masuk Islam masa pembukaan Mekah. Pemimpin Mekah yang mengambil alih kuasa selepas terbunuhnya Abu Jahal dalam peperangan Badar. Maka berlakulah perbualan yang menarik di antara Raja Rom dengan rombongan Abu Sufyan, yang mendedahkan risalah dan kerasulan Rasulullah SAW. Al-Bukhari menceritakan di dalam Sahih bahawa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, Abu Sufyan radhiyallahu anhu pernah menceritakan, lepas dia masuk Islam, Abu Sufyan menceritakan perkara yang berlaku apabila Raja Rom menerima surat Rasulullah SAW, di mana dia mencari orang-orang Mekah yang datang ke negerinya untuk bertanyakan latar belakang Rasulullah SAW. Kebetulan Raja Rom berada di Baitul Maqdis. Kerana memilih kesyukuran yang dianjurkan oleh penganut-penganut agama Kristian bersempena dengan kembalinya salib suci menurut kepercayaan mereka yang telah dirampas oleh Parsi.
Kebetulan orang yang ditemui datang dari Mekah itu ialah Abu Sufyan bin Harb yang belum menganut Islam. Raja bertanya pada Abu Sufyan, bagaimanakah latar belakang keturunannya Muhammad ini? Abu Sufyan tidak sanggup berbohong. Lalu dia terus menjawab, dia seorang yang berketurunan baik. Raja bertanya, adakah pernah berlaku di kalangan kamu orang yang bercakap sepertinya? Saya menjawab, tidak pernah. Raja bertanya, adakah di kalangan nenek moyangnya orang yang pernah menjadi raja? Saya menjawab, tidak. Raja bertanya, adakah penganut-penganutnya dari kalangan bangsawan atau di kalangan orang-orang yang lemah dan rendah tarafnya? Saya menjawab, dari kalangan orang-orang yang lemah dan rendah tarafnya. Raja bertanya, adakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurangan? Makin ramai orang ikut dia. Abu Sufyan menjawab, makin bertambah. Raja bertanya, adakah terdapat orang yang murtad setelah mengikut agamanya kerana marah pada ajaran agamanya? Ada tak orang ikut agama dia lari masa itu? Masa ini masa belum hijrah lagi ni. Abu Sufyan menjawab, tidak. Raja bertanya, adakah kamu pernah menganggapnya bohong sebelum dia membawa ajarannya? Belum dia mengakui Nabi, dia bohong tak? Abu Sufyan menjawab, tidak. Raja bertanya, adakah dia pernah menipu? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Sepanjang masa kami berada bersamanya. Raja bertanya, adakah kamu memeranginya? Kamu lawan dia? Raja menjawab, ya, kami lawan. Raja bertanya, bagaimana jadinya perang itu? Abu Sufyan menjawab, silih berganti, kadang-kadang dia dapat mengalahkan kami dan kadang-kadang kami mengalahkannya. Perang Badar, perang Uhud. Raja bertanya, apakah perkara yang dia menyuruh kamu supaya melakukannya? Pun dia ajaran dia. Abu Sufyan menjawab, dia menyuruh supaya kami menyembah Allah yang Maha Esa sahaja. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Meninggalkan apa-apa yang dipegang oleh nenek moyang. Dan menyuruh supaya bersembahyang, bercakap benar. Memelihara kehormatan diri dan menghubungkan silaturahmi. Seterusnya Raja Rom berkata kepada penterjemahnya supaya menterjemahkan jawapannya. Aku bertanya berkenaan keturunan, kamu menjawab dia dari keturunan yang baik. Begitulah para rasul dibangkitkan dari keturunan orang-orang yang baik. Aku bertanyakan adakah orang lain dari kalangan yang pernah bercakap begitu, kamu menjawab tidak. Kalau ada nasihat dia boleh dituduh menipu orang yang sebelumnya. Aku bertanya, adakah di kalangan nenek moyangnya yang menjadi raja? Kamu menjawab tidak. Kalau ada, nescaya dia boleh dituduh kerana ingin mengambil kembali kerajaan nenek moyangnya. Aku bertanya, adakah kamu pernah menuduhnya bohong sebelum dia mengaku menjadi rasul? Kamu jawab tidak. Kalau tidak begitu berarti dia tidak berbohong terhadap ajaran Allah. Aku bertanyakan adakah pengikut-pengikutnya dari kalangan bangsawan atau orang-orang yang lemah? Kamu menjawab dari kalangan orang-orang yang lemah. Sebenarnya begitulah pengikut para rasul, kata Raja Rum. Aku bertanyakan adakah pengikutnya bertambah atau berkurangan? Kamu menjawab bertambah. Sebenarnya begitulah keadaannya urusan iman sehingga ia sempurna. Aku bertanya adakah di kalangan pengikutnya yang murtad kerana marahkan ajarannya? Kamu menjawab tidak. Sebenarnya begitulah caranya iman apabila kegemilangannya masuk ke dalam hati. Aku bertanya adakah pernah dia menipu? Kamu menjawab tidak. Sebenarnya seorang rasul itu tidak pernah menipu. Aku bertanya apakah suruhannya? Kamu menjawab dia menyuruh kamu menyembah Allah sahaja. Jangan mengutukan dengan sesuatu yang lain. Melarang kamu menyembah berhala, menyuruh kamu bersembahyang, bercakap benar, menjaga diri. Kalau benar seperti yang kamu
nyatakan, aku percaya dia dapat memerintah apa yang di bawah kakiku ini. Dia akan sampai ke sini. Kuasa dia. Sebenarnya aku tahu bahawa dia akan zahir. Aku tidak sangka dia dari kalangan kamu. Kalau aku ketahui bahawa aku mestilah ikhlas kepadanya, aku bersungguh-sungguh untuk menemuinya. Kalau aku berada di sisinya, aku menyembah kakinya, kata Raja Rum. Kemudian membaca surat ini, sebaik saja dibaca, maka bising dah majlis itu. Maka berlakulah ujian kepada Raja Rum. Itu sama ada memilih Islam dan tentangan daripada penganut Kristian, atau memilih terus berada di atas singgasana. Tetapi dia memilih kedudukan di atas singgasana. Oleh bagaimanapun, Dihyah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang menjadi utusan Rasulullah SAW, dilayan dengan baik, diberi harta dan pakaian. Tetapi semua hadiah dirompok di tengah jalan oleh perampok di kalangan kabilah Juz'am. Dihyah radhiyallahu anhu sebaik saja tiba di Madinah, terus melaporkan segala yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengerahkan pasukan tentera berjumlah 500 orang untuk bertindak ke atas kabilah Juz'am yang merampok Dihyah. Dia lancarkan serangan dan berjaya merampas binatang ternakan sebanyak 1000 ekor unta. Kabilah ni besar, 1000 ekor unta. Dan menawan jumlah yang ramai. Tetapi seorang yang bernama Zaid bin Rif'ah yang telah menganut Islam membantah tindakan itu kerana berlakunya perjanjian damai di antara kabilah itu Rasulullah SAW. Dan rompakan itu dilakukan oleh orang-orang yang tertentu di samping Zaid dan orang-orangnya telah bertindak mempertahankan Dihyah ketika rompakan itu berlaku begitu, kemalangan. Kabilah ini ada perjanjian dengan Nabi. Akhirnya Rasulullah SAW memerintah dibebaskan tawanan dan dipulangkan harta rampasan. Ini peristiwa yang menarik dalam perutusan Raja Rum. Wallahu a'lam.